merindukan kedatangan para doktor, tuan-tuan dan puan-puan ke sesi webinar. Webinar pada pagi ini bertajuk penyelidikan dalam bidang sejarah. Untuk pengetahuan sidang hadirin, webinar ini dianjurkan oleh Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi JPTI, Unit Prospen dan juga Unit LDP IPG Kampus Ipoh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Kamarudin Ilyas sebagai pengurusi Prospen kerana memberi peluang untuk mengadakan sesi webinar ini. Izinkan saya untuk berkongsi sedikit mengenai tajuk webinar kita pada pagi ini, iaitu sejarah. Sejarah merupakan satu disiplin ilmu yang sangat penting. Terdapat pelbagai tafsiran yang mengenai bidang sejarah. Prof. Datuk Khoo Keng Kim mendefinisikan sejarah sebagai satu hakikat yang merujuk kepada masa. Beliau juga menyatakan perkara yang sudah lepas itu adalah sejarah. Sememangnya sejarah ini berkait rapat dengan manusia dan segala kegiatan kehidupan kita seperti politik, ekonomi, sosial, agama dan juga intelektual. Keupayaan bidang sejarah berkembang adalah dengan adanya penyelidikan dan penafsiran sumber. Umumnya pendekatan kaedah penyelidikan sejarah tidaklah jauh berbeza daripada apa yang diamalkan oleh disiplin lain dalam ilmu kemanusiaan dan juga sains sosial. So hadirin sekalian, sesi webinar pada pagi ini dijangka akan mengambil masa selama 1 jam 30 minit. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah dikemukakan di ruangan chat box. Penceramah akan cuba menjawab soalan-soalan tersebut pada penghujung sesi. Kehadiran bagi sesi webinar ini akan direkodkan dalam SPL TPM. Untuk tujuan tersebut, dimohon para hadirin untuk mengimbas kod QR yang akan dipaparkan dari semasa ke semasa. Baiklah, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada penceramah kita, izinkan saya untuk membaca serba sedikit biodata beliau. Penceramah kita pada pagi ini adalah Dr. Ganesan Shanmugawelu, pensyarah kanan Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Ipoh. Beliau dilahirkan di Batu Gajah, Perak. Pendidikan rendah dan menengah beliau adalah di Sekolah Rendah Kebangsaan Pusing dan juga Sekolah Menengah Sultan Yusof di Batu Gajah. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sejarah dari USM. Beliau juga memiliki diploma pendidikan juga daripada USM. Seterusnya beliau memperoleh MBA dalam bidang pengurusan strategik dari Irish Business School Dublin. Beliau membuat PhD beliau dalam bidang sejarah juga daripada Universiti Sains Malaysia. Selain daripada itu, beliau juga memiliki kelaikan profesional yang lain, iaitu Diploma in Business Management and Industrial Relations daripada United Kingdom dan juga Diploma in Training and Development daripada Madras, India. Dari segi pengalaman kerja pula, beliau pernah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kapit, Sarawak sebelum menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Rajang. Seterusnya, beliau berkhidmat di Institut Perguruan Perlis dan sekarang beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan di IPG Kampus Ipoh. Setakat ini beliau telah menerbitkan lebih kurang 40 artikel dalam jurnal berwasit, bukan berwasit dan International Index Journal dalam bidang sejarah, pendidikan dan juga pengurusan. Setakat ini juga beliau telah menerbitkan 20 kertas prosiding dalam persidangan antarabangsa dan juga kebangsaan. Beliau juga adalah ahli lembaga penasihat untuk International Journal of Legal Enforcement daripada Tamil Nadu, India. Beliau juga banyak menjalankan penyelidikan dalam bidang sejarah dan juga pendidikan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan sesi perkongsian ilmu ini kepada penceramah kita, Dr. Ganesan Shanmugawelu. Dipersilakan, Doktor. Baik, terima kasih ya, Dr. Subra. Subra, can you hear me right? Can, sir, can, sir. Okey. Okey, selamat pagi ya dan salam sejahtera kepada Dr. Subra selaku moderator pada sesi webinar pada pagi ini. Dr. Kamarudin penyelaras webinar penyelidikan dalam bidang sejarah dan juga tak lupa kepada pengarah IPD Kampus Ipoh Dr. Yahya Osman, Ketua Jabatan saya Encik Zulkifli, semua pensyarah IPD Kampus Ipoh, semua pensyarah IPD di seluruh Malaysia dan juga para peserta, guru-guru dan siapa saja ya yang sedang mengikuti sesi webinar pada hari ini yang bertajuk penyelidikan dalam bidang sejarah ya. Saya akan ambil masa lebih kurang 1 jam lebih dan kemudian akan ada sesi soal jawab. Slide saya akan di-handle oleh moderator kita ya, Dr. Subramaniam bagi memudahkan saya. Harap slide tu telah ditayangkan dan QR code akan ditayangkan kemudian dalam pertengahan atau di akhir nanti untuk para peserta boleh scan dan
untuk kehadiran untuk merekodkan kehadiran Okey, baik. Sebenarnya slide saya ni ada dalam bahasa Inggeris juga sebab topik ini saya bentangkan pada awal tahun ini dalam satu persidangan di India. Ada persidangan tentang penulisan tesis dan juga penyelidikan. Jadi the actual topic was conducting research in educational study in historical studies. Jadi slide saya banyak ada dalam bahasa Inggeris dan saya pun selitkan juga dalam bahasa Melayu lah. Okey, supaya memudahkan pemahaman kita, tapi tak ada masalah sebab kita sebagai guru dan juga pensyarah memang boleh memahami dalam dua bahasa ni kan. Dan juga tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan salam Ramadan kepada semua peserta yang beragama Islam. Okey, baik. Okey, Subra, next. Okey, saya akan baca serangkap pantun yang biasanya. Ini untuk sebagai mukadimah ya. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga webinar bertambah seri ya. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dahannya berduri. Terima kasih Daun Keladi kerana sudi menghadirkan diri pada waktu kerja dan kebanyakan kita sedang kerja. Mungkin ada yang mengambil kesempatan, ada masa free period atau sebagainya untuk mengikuti sesi webinar ini. Dan kemudian yang ni akan direkodkan juga dan akan ada dalam YouTube nanti selepas pukul 4 petang. Okey, next one Subra. Baik, sebelum saya masuk kepada tajuk sebenar tentang penyelidikan sejarah, saya ingin sedikit menerangkan tentang research tu, apa itu penyelidikan secara umum, supaya kita dapat satu gambaran sebab kita semua adalah pengkaji. Saya rasa semua kita sudah menjalankan banyak kajian dan sebagainya. Tapi kita juga perlu tahu the context of the research is a process of planning, executing and investigating in order to find answers. We want to get answers to the specific questions or objectives. Alright. In order to get the reliable answer to the questions, the investigation must be conducted in a systematic manner. Jadi penyelidikan ni merupakan satu penyiasatan kajian secara sistematik, walau apapun bidang kajian, sama ada dia sains ke atau sains sosial, bidang sains sosial yang lain dan sebagainya, so that it is easier for others to understand. Kita nak orang lain memahami kajian kita, baca dan faham the logic of and be convinced about the result. Okay, hasil kajian tu macam mana kita nak sampaikan dalam bentuk penulisan. Okay, next bro. Okay, research. Research, what is research actually? It's about the purpose of inquiry and investigation. It's an inquiry, inquiry and investigation. It's systematic and methodological. Research ni mesti ada kaedah, ada method. Jadi bidang-bidang yang berbeza mempunyai metod yang berbeza. Sama juga pada bidang sejarah. Nanti saya akan sampaikan apa metod yang biasa kita gunakan dalam kajian sejarah. And research can increase knowledge, is replicable or can be conducted later from other researchers. Sometimes satu bidang telah dilakukan di tempat lain, kita mungkin buat di tempat lain, tajuk kita ubah dan sebagainya. Alright, is when data are interpreted systematically. When we get the data, kita interpret the data secara systematic, then it's done with a clear purpose. Apa objektif kita? What is our objective to do this research for this topic? Alright, next. Okay, the purpose of research can be summarized as follows. To generate new knowledge, satu ilmu pengetahuan yang baru, a contribution to knowledge, to add new input for existing knowledge, to review and synthesize existing knowledge, to investigate some existing situation or problem, to provide solution to a problem. Okay, to provide solution. Sometimes we cannot solve the problem, but we give ideas how to solve the problem. To give solution for a problem. Okay, next. To explore and analyze more general issues, to construct or create a new procedure or system, to explain a new phenomenon, and it's a combination of any of the above. That is what research. Sometimes people used to say research is re plus search, researching. It's not that actually. Sometimes kadang-kadang ada tajuk ataupun bidang yang orang sudah kaji di salah satu tempat atau dalam satu aspek, mungkin kita boleh buat dalam
bidang lain di tempat lain, mungkin ada kesamaan tapi kita bukan gunakan 100% daripada apa yang telah dikaji. Dan pastikan research yang kita buat itu must be something new for the contribution of the knowledge. Okay, next. Alright, sekarang kita masuk ke bidang sejarah. Okey, mungkin peserta di sini ramai guru sejarah, tak kisahlah siapa mereka, walaupun guru sejarah atau siapa pun, kita boleh memahami penyelidikan dalam bidang sejarah supaya kita dapat satu panduan, gambaran tentang bagaimana proses penyelidikan ini berlaku dalam bidang sejarah. And untuk makluman para peserta, memang kalau orang sejarah dia tahulah kan, sebenarnya it's a proses yang sangat unik dalam bidang sejarah kerana kita mengkaji peristiwa-peristiwa yang sudah berlaku. Okay? Sejarah sebenarnya kalau ikutkan istilahnya ialah mengkaji peristiwa yang sudah berlaku, peristiwa lepas, kisah benar, berasaskan bukti, fakta. Jadi sejarah sebagai ilmu, kajian tentang suatu peristiwa sejarah bermaksud, sejarawan itu menjalankan suatu pendidikan sejarah. Tujuan utamanya ialah untuk mewujudkan atau memaparkan kebenaran sejarah tentang peristiwa yang dikaji. Ingat, bukan saja peristiwa, ya. Sejarah boleh mengkaji dalam berbagai bidang, misalnya sosial, ekonomi dan politik. Ada sejarah ekonomi, ya. Apa kita nak kaji tentang kemelisan ekonomi dunia, misal kata, contoh. So ini semua boleh dikaji dalam bidang sejarah sebagai satu ilmu. Okay, next. Ilmu sejarah seperti yang kita sedia maklum kepada mereka yang berlatar belakang ke sejarah. Ciptaan orang Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, pelopornya ialah Herodotus, yang kemudiannya digelar sebagai bapa sejarah. Ini yang bagi pelajar-pelajar sejarah di universiti, first degree, memang akan didedahkan dengan kajian Herodotus dalam proses sejarah dalam tahun 1 bila dia mengambil kursus permulaan pengantar sejarah. Herodotus telah menjalankan penyelidikan tentang perang Parsi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Okay, next. Herodotus telah menggunakan segala sumber untuk membuat penulisan sejarah yang memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam perang Parsi. Satu aspek penting dalam penyelidikan sejarah, nanti saya akan ceritakan secara panjang lebar, ialah sumber. Tanpa sumber, kajian sejarah memang sukar untuk dijalankan, dan kalau dijalankan pun akan tersekat dalam pertengahan jalan. Jadi kita kena berhati-hati apabila memilih tajuk untuk penyelidikan sejarah. Kita kena pastikan sumbernya ada. Jadi Herodotus selepas menjalankan kajiannya telah menamakan karya sejarahnya sebagai historis, yang bermaksud dalam bahasa Yunani penyelidikan ataupun penyiasatan. Kalau kita nak lihat title itu, history, cerita dia. Cerita ni bukan cerita biasa ataupun sandiwara atau penghimpun lara. Cerita benar, kisah benar yang berlaku pada masa lepas. That is what history all about. Okay, next one. So, R.J. Collingwood, lagi seorang tokoh sejarah, sarjana. Semua pelajar sejarah sepatutnya mengetahui siapa R.J. Collingwood, yang menghasilkan buku tentang The Idea of History, yang telah diterjemahkan, idea sejarah, menyatakan bahawa sejarah merupakan satu kajian ataupun penyelidikan. History is a research, alright? Kajian ataupun penyelidikan dalam bidang sejarah adalah berdasarkan bukti yang didapati yang perlu ditafsirkan, bukti yang sedia ada atau sumber-sumber yang sedia wujud. Dan bila kita bincang pasal sumber dalam kajian sejarah, dia melibatkan dua sumber utama, nanti kita lihat. Sumber utama, primary source, and secondary source, sumber kedua. Alright, next. Penyelidikan dalam bidang sejarah amat bergantung kepada sumber-sumber. Tanpa adanya sumber, maka ahli sejarah tidak dapat menjalankan penyelidikan. Sumber is the main aspect in a historical research. Okay? Bidang lain mungkin cara dia lain. Macam bidang lain dalam aspek kuantitatif, dia perlukan data. Okay, responden. Tanpa responden, mereka tak dapat jalankan kajian tu. Bagi sejarah, sumber memainkan peranan penting di mana pengkaji nanti kemudian akan menganalisis sumber yang dia dapat tu, interpret dan menulis.
So ketiadaan sumber juga menyebabkan ahli sejarah tidak mendapat jawapan kepada persoalan-persoalan yang mereka bina, ya. So it's very important, sources in history. That's the main cause in the historical research. Okay, next one. Okay, bidang kajian sejarah meliputi, kalau biasa kita bincang pasal bidang kajian sejarah, dia tidak lari daripada sosioekonomi politik. Kalau dalam sejarah politik, benda yang boleh dikaji, perkara aspek seperti tentang negara, perlembagaan. Perlembagaan Malaysia pun sudah dikaji dalam peringkat PhD di Malaysia. Tapi ikutlah tajuk tu macam mana dibina. Evolusi parti-parti politik juga telah dikaji dan banyak parti politik yang belum dikaji. So kalau ada minat dalam bidang ni, bagi mereka yang nak buat dalam bidang sejarah, boleh teroka bidang ni, kajian tentang parti-parti politik. Okay, di akhir nanti saya akan tunjukkan thesis saya dan ada satu bab berkaitan dengan parti politik, dan pertentangan kepentingan kebangsaan. Next, okay, next one is sejarah kemasyarakatan sosial, berkaji tentang masyarakat, sistem kemasyarakatan, perubahan kemasyarakatan, pertentangan antara masyarakat, misal kata nilai kemasyarakatan dan sebagainya, dan banyak aspek lagi, saya bagi hanya sedikit contoh sajalah di sini, Dan lagi satu ialah next one, sejarah ekonomi, boleh mengkaji tentang sejarah ekonomi, misalnya institusi ekonomi, sistem ekonomi, perubahan ekonomi, pertentangan kepentingan ekonomi, antara seperti macam dasar ekonomi baru dan kesannya, ataupun ada juga kajian peringkat PhD yang telah dijalankan berkaitan dengan kemelesetan ekonomi dunia tahun 1930-an. Okey, kesan besar kepada ekonomi dunia. Ini pun sudah dikaji. Kajiannya ada juga tentang kesannya di tanah Melayu, ada juga orang mengkaji tentang kemelesetan ekonomi yang berlaku di negara lain kesannya, misalnya di Pulau Jawa. Okey, ada juga telah dikaji. Jadi banyak lagi benda yang belum dikaji sebenarnya, saudara-saudari. Jadi ini semua boleh diteroka lah. Okay, boleh diteroka kemudian. Okay, next one. Alright, kita pergi sekarang the content. Ini slide dalam bahasa Inggeris. Jadi saya selitkan nanti lah dalam bahasa Melayu pun. Historical research. What is it actually about? Introduction. Historical research is a methodologically which systematically collects data, objectively analyzes, and describes and interprets an event. So everything is systematic. It's very chronological. The aim of historical research is to study the past events. Macam saya sebut tadi kan, mengkaji kisah sejarah masa lepas. Okay, sejarah mengkaji masa lepas, bukan mengkaji masa depan. Okay, ini kita kena ingat. Okay, apa yang kita kaji tentang masa lepas, kita jadikan sebagai iktibar untuk masa hadapan. Okay, then to predict their future course, itulah menjadikan iktibar kesan-kesan yang berlaku sebelumnya. Bagaimana kita memberi pengajaran kepada kita, itu dia. Okay, next one. Okay, Birch and Lior 2012 stated that historical research or historiography, historiography attempts to systematically recapture the complex nuances, the people, meaning, events, and even ideas of the past that influence and shape the present situation, the ideas of the past, apa yang berlaku pada masa lepas, yang memberi kesan, dan bagaimana manusia boleh berubah daripada apa yang berlaku pada masa lepas kalau ada berlaku perkara-perkara yang tidak baik. So kita berubah ke arah benda yang baik. So sejarah sangat penting bagi pelajar sejarah di sekolah. Kerana itu kita sekarang tahu kan SPM, mata pelajaran sejarah wajib lulus. Ini satu perkara baiklah, kerana tanpa sejarah kita tidak tahu apa yang berlaku pada masa lepas. Warisan kita, tradisi kita, semua ini adalah penting dengan adanya sejarah. Okay, next. Historical research is not used to control or manipulate variables. Okay, dalam bidang kajian lain, statistical variables, kadang-kadang dalam bidang kuantitatif, the most important method, dalam method dia telah nyatakan independent variable, dependent variable, dan kita buat analisis melalui data dan uji hipotesis. Dalam sejarah ini tak berlaku. We don't control or manipulate variables. The researcher is responsible for objectively weighing the evidence, bukti, and evaluating all statements. Segala maklumat dokumen tentang peristiwa, ini berkaitan dengan tajuk,
concerning a particular event to reach a sound conclusion. At the end, we do a conclusion. That is what historical. Dalam bidang kajian lain pun sama. Dia analisis data, dia kutip data, analisis, kemudian hipotesis yang dibina diuji menggunakan pelbagai statistical packages, and then they come up with a conclusion. Same. Cognitive history is more of document analysis using primary sources. And we can interview also. Nanti saya bagi tahu tentang sumber lisan. Alright, next one. Process of historical research. Kita lihat proses ni berlaku macam mana. The historical research procedure is similar to that of other research methods. Kaedahnya sama, cuma cara proses tu berbeza. Tapi every research ada kaedah. Okay, kaedah lain mainkan peranan penting dalam proses dalam suatu proses penyelidikan. Okay, jadi kaedah sangat penting. It involves stating the problem, forming a research question, persoalan kajian, collecting data systematically, and evaluating the data objectively, validating the research question, and discussing the research finding. This is the main process in historical research, and it also happen in other researches. Okay, it's slightly same. Alright, next one. Okay, in historical research, variables are not manipulated because it is impossible for the researcher to change what has happened. Sebab dalam sejarah, perkara ini telah jadi pada masa lepas. It already happened. So you can't change the variables. Okay? You only have to find bukti, evidence to interpret what happened, why, how it happened, and so on. So what he can do is to objectively, secara objektif, evaluate the past events, kejadian lepas, secara systematic, rational, and scientific modes of thinking to understand ini dia, what, where, why, and how an event has occurred. Satu kejadian berlaku. So macam mana nak dapat evidence? Cari sumber utama dan sumber kedua, kemudian analis, kemudian mengesahkan sumber itu, kebenarannya, bukti-bukti, kemudian barulah mula menulis dan memberi interpretasi, interview. Dalam proses kajian lain macam kuantitatif, prosesnya seperti saudara-saudari sedia maklum, Sol Silidi digunakan, questionnaire, and then they get the data. Alright, next one. Historical research involves the following steps. Ini beberapa langkah. Identify an ideal topic or research question. You come up with a research topic. Biasanya research gap perlu ada lah. Maksudnya kita kena tahu bahawa kajian ini tak pernah dilakukan. Itulah sebenarnya research. Kalau peringkat PhD ataupun Masters, right? Bukan orang lain dah buat, kita pun buat benda yang sama. Kita kena cari gap. Okay, kita kena cari gap. And then conduct a background literature review. Sama. Proses literature review adalah sangat penting dalam mana-mana kajian. Sangat penting. Kerana literature review will give us the main idea of our research topic. How we going to go along, and maksudnya ke arah untuk membina satu idea untuk tajuk kita daripada apa yang telah dilakukan atau kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan tajuk kita lah. So literature review kena very kita kata very detail lah. It's very important. Kalau dalam kajian lain, literature review is bab 2 kan. Tapi dalam kajian sejarah dia lain sikit. Dalam bab 1 literature review dah masuk. Nanti saya tunjukkanlah one of the thesis jadi kita akan faham kepada mereka yang bukan dalam bidang sejarah lah. Okay, mengapa literature review masuk dalam bab 1 atau bab pengenalan. Dalam kajian lain dia bab 2. Dalam kajian lain method bab 3, tapi dalam kajian sejarah method tu masuk dalam pengenalan bab 1. Alright. So historical research then refine the research ideas and question, determine that historical methods will be the methods used. So we have to justify the method we use is kaedah sejarah. Kaedah sejarah sini bagaimana? Menggunakan sumber pertama, sumber kedua. Di mana kita nak dapat sumber ini semua perlu dinyatakan. And then next one, the process, the steps, identify and locate primary and secondary. Ini sangat penting.
sebelum kita nak buat satu kajian dalam bidang sejarah, pastikan sumbernya memang ada. Sumbernya boleh dicari, bukan susah untuk dicari. Kalau sukar nak dapat sumber, saya rasa tajuk tu memang kalau boleh cuba elakkan. Kerana dalam sepanjang perjalanan kajian tu akan sangkut nanti di mana-mana. Kerana tak ada sumber. So sejarah sangat penting. Sumber is, that's why kadang-kadang bila kita come up with the topic, supervisor akan tanya, sumber ada tak? Cukup tak sumber? Ini yang ditanya kepada saya masa saya mula-mula come up with the topic when I want to do my PhD. Do you have the sources? And then evaluate the authenticity and accuracy of the source materials. Whatever source in historical research yang kita dapat, sumber utama, sumber kedua, kita kena pastikan ketepatan sumber tu. Jadi kita adalah proses dia, kritikan luar dan kritikan dalaman, external and internal criticism in historical research. Later I will explain about that and analyze the data and develop a narrative exposition of the findings. Okay, next. Okay, data collection for historical research. How we collect data? First of all, literature review plays an important role in historical research. It is the main procedure used in historical research. Mana-mana research pula, as I told just now, tinjauan literature, sorotan literature sangat penting. Bagi saya kalau buat kajian, literature review is very important. Kita tak boleh ambil simple-simple sikit-sikit. Cari seberapa banyak bahan tentang literature review, baca dan fahamkan. Bagi kajian lain, you have to come up with the model. Model apa kita guna? Teori apa kita guna? Dalam sejarah tak ada model apa, tapi kita kena tahu apakah bidang ataupun kajian yang telah dilakukan dalam bidang sejarah yang berkaitan dengan tajuk kita itu. Sangat penting. And literature review makes the historical research more meaningful. Not only historical research, any other research is very important, it's very meaningful, as it involves all kinds of research sources, regardless of whether they are in written, recorded or electronic form. So, sumber sejarah ada pelbagai. Sama ada bertulis, recorded, whatever, tapi kemudian kita kena pastikan which one is sumber utama, which one is sumber kedua. Okay, ini sangat penting bagi pengkaji sejarah. Okay, pengkaji sejarah tahu ni sebenarnya, dan mereka memang akan didedahkan dengan proses ini sebelum memulakan kajian. It's very important. Okay, next one. In addition, the process of literature review in historical research is conducted in a more in-depth manner through the identification, reference and evaluation of the truth compared to other research methods. Yeah, it's very in-depth. We want to find the truth. Kita nak cari kebenaran. Melalui sumber itu kita nak cari kebenaran, bukti-bukti yang sedia wujud. Kerana itu dalam kajian sejarah kita tak boleh elak mengkaji file-file. Kalau kita buat sejarah tempatan sejarah Malaysia, katakan tentang zaman British, zaman kolonial, kita kena baca rekod-rekod British, file, CO file, Colonial Office files, yang ada report, laporan tahunan, minit mesyuarat dan sebagainya, untuk mendapat bukti yang kukuh, bukti untuk kita menulis karya kita nanti. Karya kita itu ialah kajian kita nanti dalam proses penulisan nanti. So literature review sources are the prime sources of information for historical research because no other research instrument are used to collect data. Okay, apa yang didatakan di sini dalam kajian sejarah, tidak ada soal selidik digunakan untuk responden, kemudian dapat analisis daripada responden, tidak ada. Statistik ada, itu dalam konteks lain. Nanti saya akan bagi tahu kuantitatifnya macam mana. Adakah menganalisis data gunakan statistik packages and so on, SPS and so on, or macam mana analisisnya? Agak lain sikit dalam bidang sejarah. Okay, next one. Apart from literature review sources, individuals involved in the past even being studied can be interviewed to collect live data. Okay, ini proses interview. Ini kita gunakan sumber lisan lah, boleh. Tengok tajuk. Okay, tengok tajuk. Kalau perlukan interview, dijalankan interview. Macam kajian lain pun memang ada interview. If you use mixed method, right, for the other research, always people talk about mixed method, qualitative and quantitative. Dalam sejarah, entirely qualitative, but quantitative will come, akan ada untuk kita membuktikan data-data. Misalnya macam gaji, kita gaji tentang gaji guru
masa British. So tahun ni berapa gaji, tahun ni berapa gaji. Itu dia. So itu all numbers, right? So itulah sebenarnya kuantitatif dalam kajian sejarah. It's not analyze the data using kita nak cari correlation and so on. No. So there are two kinds of historical information. Okay, next. Okay, ini nanti saya akan terangkan juga secara panjang lebar. Ini sumber utama lah, primary source. It's a first-hand evidence. First-hand evidence. It was there at the time of an event. Maksudnya bila suatu kejadian itu berlaku, sumber ini sudah wujud di situ, ada. Okay. Original documents are reports from the participants themselves. Document, report, laporan tahunan ialah sumber utama, or direct observations of an event. Okay, example, contoh sumber ialah utama ialah report, official document, ucapan, direct, letters yang ditulis, legislation, court decision, diaries, interview dengan orang berkenan, orang sumber itu yang terlibat dalam suatu peristiwa itu. Kalau kita kaji, kebetulan orang tu ada, kita boleh interview direct. Artifact, statistical data ni yang original statistical data yang kita gunakan dalam kejadian ni, katakan kemerdekaan ekonomi dunia. Memang ada data statistik yang menggambarkan tentang kehilangan pekerjaan, nilai mata wang, itu semua digunakan sebagai sumber utama. Okay, second, next one. Secondary sources, sumber sekunder, kita kata. Interpret original document and gives background information about the topic of the research. Sumber utama dan sumber kedua perlu ada dalam kajian sejarah. Kita cannot menulis menggunakan sumber utama saja. Kalau guna sumber kedua saja, out. Sumber utama perlu disokong dengan sumber kedua. Contoh macam dictionary, encyclopedia, buku, journal, newspapers, biografi, film, tapes, majalah dan sebagainya lah. Thesis, semua ni sumber kedua. Newspaper sumber kedua, tapi boleh jadi sumber pertama juga. Nanti saya terangkan di akhir mengapa sumber newspaper boleh jadi sumber utama. Okay, alright. Next. Each historian brings a unique perspective to what is being studied. How a historian interpret information can depend on what information is available to the historian at that time. Apa maklumat yang ada pada masa itu? Ni maksudnya tentang tajuk kajian tu. Apa yang ada maklumat? In addition, a historian's past and present can influence what question they will ask about a topic being studied. So jadi kajian lepas kena buat. All historians can bring unique perspective to subject matter. Sebelum memulakan kajian, come up with the topic, dia kena tahu tajuk ni macam mana. Sumber boleh tak atau tidak? Boleh, ada tak orang dah buat dalam bidang ni? So macam mana saya nak mentafsirkan semula dan sebagainya. Okay, next one. Contents of historical research, isi kandungannya. Historical research studies an event and the contributing changes that happen in human life. Okay, perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. It also researches related phenomena such as organizational development. Kadang-kadang kajian sejarah juga boleh meliputi kita kaji tentang satu pertubuhan, tentang sekolah, tentang parti politik. Ini semua organisasi boleh dikaji, perkembangan organisasi tersebut, perkembangan suatu pertubuhan, boleh, tak ada masalah. In historical research, human characteristics such as religion, custom, belief, philosophy of life, language and personal achievement are the topics of study. Boleh, kita boleh kaji benda-benda ni Sebenarnya sangat luas dan banyak benda lagi juga belum diteroka. Jadi bagi pengkaji-pengkaji yang akan melakukan kajian pada masa depan, cuba cari topik-topik yang belum diteroka, terutama kalau nak kaji tentang sejarah Malaysia lah. Banyak benda lagi yang belum dikaji. Kerana benda ni perlu dikaji, perlu didokumentasikan supaya masyarakat boleh baca dan memahami apa yang berlaku pada masa lepas. Okay, next one. Organizational studies cover aspects such as, macam kalau organisasi mungkin dia kaji gaya kepimpinan, membership, organizational activities, environment of the organization, movement as well as history of an organization, sejarah pertubuhan dan sebagainya. Historical research could be carried out on an individual, group people or the history of an organization or place. Ada juga sejarah kajian tempatan, ada. Kajian tempatan, sejarah tempatan pun boleh dikaji. Di USM dulu saya ada tengok satu thesis masters
tentang kajian masters full research on sejarah tempatan. Pengkajiannya melakukan kajian tentang sejarah sosioekonomi daerah Yan di Kedah. Sejarah tempatan, no? Is good. Itulah dia sejarah. Kita kaji satu tempat tentang masyarakat, tentang organisasi dan sebagainya. Okay, next one. Historical research studies past events trying to present the characteristics and state the meaning of the events. Historical research is related to human activities and yang tadilah organizational events. Hence, it is related to various fields of study. Ya. Dia meliputi banyak bidang boleh masuk. Contohnya anthropology, psychological, architectures. Ini tentang bangunan, bangunan-bangunan. Linguistik, sosiologi, filosofi, geologi dan macam-macam. Tapi dia bukan stand on its own. Kita kena gabungkan lah, tengok kita tengok topik kita lah kan. Kita tengok topik kajian kita lah. Dan kemudian kalau benda-benda ni perlu dimasukkan, memainkan peranan sebagai bukti, yes, we can proceed. Okay, next one. Although historical research studies are mainly conducted using qualitative data, memang pendekatan sejarah ialah pendekatan kualitatif, collection method. Some historical researchers like to use figures and numbers to present their data. So di sinilah kuantitatif masuk dalam kajian sejarah apabila pengkaji ingin melaporkan sesuatu itu dengan menggunakan data yang ada daripada bukti laporan. So kuantitatif masuk. Dia bukan menganalisis data macam dapat soal sendiri, tidak. Dia nak membuktikan tentang suatu perkara, jadi dia masukkan data. Data are sometimes enumerated or illustrated in tables and figures. It helps readers to get a complete picture of events in a specific time lapse. Okay, jadi bila ada data, kita akan nampak, lihat tajuk ni dan ada data sebagai sokongan. Okay, memantapkan lagi kajian. Alright, next one. Okay, sources of historical research. What are the sources? There are two types. One is live data. Historical information can be obtained from live data sources such as people. Kawan-kawan kita boleh dapatkan maklumat kalau ada colleagues and relatives related to the subject being studied. Next one. Okay, next. Recorded data. This data can be found in archival, the archive. Di sinilah ada sumber utama, collection centers such as libraries, museum, history and memorial centers. Besides these sources, historical information can also be obtained from online sources such as online newspapers and historical database. We can use computer, can dapatkan maklumat, tapi itu bukan sumber utama, itu sebagai bahan sokongan sajalah. Alright, next one. Handling historical data. How to handle? Historical research normally contain rich data that comes from various sources, pelbagai sumber. If a researcher researching the life of a former world leader, katakan seorang pengkaji mengkaji tentang seorang tokoh, ini sejarah biografi. Data sources for this study could be formal and informal letters. Dia kena dapat data-data macam surat menyurat, memos, report, transkrip, ucapan-ucapan tentang tokoh tu, report, memorandums, fotograf, memoir, okay, biografi, memoir tentang segala maklumat, pemikiran ataupun penulisan, video clips, audio orang ini kalau mengkaji tentang tokoh dalam bidang sejarah, biografi yang boleh. Ada orang sudah kaji tentang Tunu Senon pun ada, sudah mengkaji tentang Tunu Senon dan tokoh-tokoh lain dalam bidang sejarah ada. Alright, next one. To keep track of the data from all these sources, the researcher will need to organize them for easy access. Video clips and recordings could be transcribed into verbal data. Okay, itu kalau gunakan lisan tu kita tengok, kita dengar dan kita transcribe. Data arranged into paper or computer files, handwritten transcript of videos, and audio data should be scanned and stored as computer files for future references. Alright, next one. The data should also be labeled. Historical data can be arranged according to objectives of subtopics of study in chronological order or based on the importance of events that occur. So sebenarnya kajian sejarah bila menulis kena berasaskan kronologi, okay? Chronological order. Dia tak boleh lompat sana, lompat sini, kerana peristiwa sejarah mengikut kronologi. Alright? Okay, next one.
Okay, analyzing and discussing result. Ini kita lihat tentang external criticism dan juga internal criticism. Okay, next one. Tadi external criticism ialah kritikan luar. So kritikan luar bermaksud usaha yang dijalankan oleh ahli sejarah, ya, pengkaji untuk mengesahkan untuk mengesan sesuatu sumber prima. Adakah sumber ini tepat, benar? Mutu penyelidikan sejarah adalah bergantung kepada keupayaan menilai dengan teliti maklumat yang terkandung dalam sumber prima, primary source. Okay, sangat penting. Ini kritikan luar, mengesahkan sumber primer tu, primary source. Okay, next, kritikan dalam. Kritikan dalam adalah suatu proses mentafsir isi kandungan sumber-sumber primer tadi, ya. Mentafsir isi kandungan. Kita dah dapat sumber utama, kita buat kritikan luar mengesahkan bahawa sumber tu memang benar. Kemudian kritikan dalam ialah kita cuba untuk mengesahkan, mentafsir isi kandungan sumber primary. Melalui tafsiran isi kandungan tersebut, para pengkaji sejarah dapat mengemukakan fakta sejarah yang benar dalam penyelidikan mereka. Ini sangat penting dalam proses sejarah. Bukan saja ambil, tengok, baca, tulis. We must confirm this is the truth, kebenarannya, dan buat dokumen analisis, yang itu kritikan dalam tadi berasaskan dokumen yang kita dapat. Okay, katakan kita dapat minit mesyuarat dari persatuan, kita guna sebagai satu sumber. Macam mana nak menulis? Memang susah. Penulisan dalam sejarah bukan senang. Okay, sebab it's all raw materials, you know. Bahan mentah, kan, sumber utama ni mentah. Masa penulisan memang memberi banyak kesulitan, tapi kita kena rasa seru lah. Pengkaji sejarah dia kena prepare lah untuk buat kajian, dan semasa dalam proses ni dia kena berdepan dengan ini dan dia kena rasa enjoy to do the research. Then you will do the research dengan systematic. If you don't enjoy, research is gone. So kajian, you have to, you must have a passion. This is the research you're going to do. You're going to highlight. You're going to document it, and the audience will read, and they get a lot of information. Okay, mana-mana kajian, pengkaji tak kira dalam bidang apalah. Sebelum mulakan kajian, mentally kena prepare. Okay, ini bagi mereka yang buat PhD, yang sudah habis PhD, yang sedang buat, yang belum lagi kena lihat macam mana. Sama juga kalau buat full research lah, masters and also PhD. Okay, next one. After the information have been collected, tadi external and internal criticism, accuracy-nya sudah ditentukan, ketepatannya, it must be arranged, analyzed and synthesized in order for a conclusion. Okay, kesimpulan to be made and generalized. Historical data is systematically arranged. However, presenting the data in an orderly manner is comparable to presenting the demographic data of a qualitative research. Without interpreting the meaning of the event, the data is just a record. So, when we got the data, the sumber utama, bukti-buktinya, we have to interpret, analyze, dan buat tafsiran. Di situ kita boleh gunakan sokongan sumber kedua. Okay? Kalau kita tidak dapat interpret, meaning that the data is just a record yang kita kumpul, tapi bukan a research report. You collect the data, you keep. It's just a record. It's not a research report. Jadi, bagi mereka yang sedang mengikuti PhD, kadang-kadang kita dapat bahan, kita baca ni semua, selagi tidak menulis, selagi itulah tesis kita takkan menjadi. Selagi kita tak menulis, apa yang kita dapat, kita kena tulis. That is what research to show kepada supervisor dan penilai. You must write. Some people they start 3 years and so they cannot write. So writing is very important in a research. No matter whatever research is this, tak kisahlah research yang apa, you have to write. Macam kajian kuantitatif kan, kita collect data, kita simpan, tak analisis. So it's just a record. Lepas analisis tak tulis, it's a record. Okay, so this one kita kena bear in mind, kita kena fikir betul-betul lah. Bagi pengkaji-pengkaji ataupun bakal-bakal yang nak mengkaji ataupun untuk dalam mana-mana bidang pun, kita kena prepare lah. Tapi saya rasa boleh, kita kena, bila dah kita masuk dalam arena tu, kita kena juga anyhow have to do it. Okay, next one.
Okay, historical research should be concerned mainly with historiography. Historiography means apa? Apa maksud historiography? It's interpreting historical events and relating them to the other variables in an attempt to obtain the meaning of the event. Ataupun kajian historiografi ini maksudnya ialah kajian terhadap sejarah dan perkaedaannya, Okay, so the variables are social influence, culture, development, achievements, and other values of the events. Ada banyaklah daripada banyak-banyak bahan yang kita dapat tu, kita kena interpret dan kita tulis. Okay, next one. If we are to do historical research, we must seek not only to identify the chain of events, kronologi suatu peristiwa that comprise history, but also to understand, faham the meaning of the event, faham tentang kejadian itu. Macam Herodotus masa mengkaji tentang perang Parsi abad ke-5 sebelum Masehi, ya, dia pergi dan menemubual semua saksi-saksi yang hidup pada masa itu yang ada, dan dia kena understand the meaning of the event, kesan perang Parsi. Sama juga kalau kita mengkaji tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu, kesannya kalau ada orang hidup, masih hidup, yang pernah hidup masa zaman Jepun, bagus, kita boleh interview direct. Saya pernah menginterview 3 orang dulu, ini daripada Profesor Mahani dulu dari USM, membuat satu kajian tentang wanita zaman Jepun. So dia minta bantuan saya untuk menginterview kalau dapatlah wanita yang hidup zaman Jepun. Saya manage to get 3 orang wanita, seorang India, seorang Cina dan seorang wanita di tempat saya. Saya interview mereka. Mereka hidup masa Jepun. Okay, dan kajian itu bukan kajian PhD, untuk artikel, research for journal. So it's like we interview the direct person. When the research is concerned with historiography, the findings of the research become attractive and fascinating to other readers. It will be fascinating. The readers will be enjoying reading with all kind of documents, proof, truth, evidence, and so on. Alright, next one. Okay, pendekatan penyelidikan sejarah, ya. Kita masuk sekarang di akhir-akhir ini, nanti saya tunjukkan the thesis. Pendekatan dalam bidang sejarah is pendekatan kualitatif. Secara umumnya melibatkan pendekatan kualitatif. So kaedah kualitatif adalah lebih dominan dalam bidang sejarah, dalam kerana penyelidikan sejarah berkembang atas fenomena konsep, gagasan, perkembangan, implikasi dan seumpamanya. So we have to analyze menggunakan kaedah kualitatif dalam penyelidikan sejarah. Itu yang paling utama. Kualitatif di sini pun dia tak sama dengan bidang kajian kualitatif yang lain, macam dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Yang ini lebih mostly kepada interpretasi data, sumber yang kita perolehi dan sebagainya. So it's entirely different. So it's qualitative. Okay, next. Penyelidikan sejarah, walaupun kualitatif is entire of the research of the history research, boleh juga ada pendekatan kuantitatif. Dalam banyak keadaan, hasil dari pendekatan kuantitatif dapat melengkapkan dapatan sumber. Okay, maksudnya dia support kepada data kualitatif yang kita dapat, dan kita kemukakan kalau ada, ini bergantung kepada tajuk kajiannya, saudara-saudari. Tajuk kajian tu, bukan semua kajian sejarah mesti guna kuantitatif, tidak. Tengok tajuk tu. Kalau dia ada berkaitan dengan ekonomi, jadi data akan ada. No choice, akan ada data. So we support data kuantitatif. Kaedah kuantitatif biasanya akan menghasilkan data berlombor atau statistik yang boleh dijadikan bukti untuk mengukurkan ujar. Bukan menganalisis data ni, macam bidang lain, menganalisis dapatan daripada soal selidik dan sebagainya. Tidak. Ini untuk menyokong sumber utama tadi dengan adanya data yang relevan. Data kuantitatif amat membantu memantapkan kajian. Alright, okay, next one. Okay, kaedah penyelidikan dalam bidang sejarah paling utama ialah kaedah kepustakaan, library research. Jadi kita akan always bincang tentang, you are doing library research. Yes, historical research is more of library research.
Kerana sumber-sumber ini utamanya memang terdapat di institusi-institusi tertentu, perpustakaan dan sebagainya. So, dia menggunakan kaedah kepustakaan. Sumber yang diperoleh daripada kaedah kepustakaan ini penting dalam bidang sejarah kerana ia boleh menjadi punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan. Sumber itulah punca kepada pemikiran pengkaji untuk menghasilkan penulisan dalam bidang yang dikaji. So, sumber itulah sangat penting kepada pengkaji dalam bidang sejarah. Alright, next. Di dalam penyelidikan sejarah, para penyelidik tidak akan dapat menjauhkan dari institusi tertentu. Bila kita buat kajian kepustakaan, library research, institusi paling utama untuk mendapatkan sumber yang memelihara semua sumber-sumber ini, yang menyimpannya dalam katalog dan sebagainya adalah arsip negara. Kalau di Malaysia, of course, every negara ada arsip negara. Kita ada arsip negara di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kalau saudara dan saudari pergi ke sana, majoriti yang datang ke situ pengkaji dalam bidang sejarah kerana di situlah tersimpannya semua dokumen primary source utama di situ dan juga arsip di setiap negeri ada cawangan arsip di setiap negeri di seluruh Malaysia. Di Perak ada dekat Meru sana yang baru dibina bangunan itu ada sumber-sumber di situ yang berkaitan dengan sejarah negeri Perak dan sebagainya. So kalau bidangnya berkaitan boleh dapat sumber di situ. Okay, next one. Penyelidikan di arsip adalah sangat penting dan bermanfaat kerana ia menyimpan khazanah sumber negara sama ada bersifat sumber-sumber peringkat persekutuan maupun negeri sejak era penjajahan sehinggalah selepas negara mencapaikan. Semuanya ada di situ dan ada dalam bentuk hard copy dan ada juga dalam bentuk microfilm. Ini lagi satu, nak tengok microfilm memang satu sakit mata. Pengkaji yang guna microfilm dah dapat data tu kena duduk depan microfilm di arsip dan kaji untuk tulis, boleh photostat also the script tapi mahal. Alright, next one. Penyelidik juga perlu berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan lain selain daripada arsip untuk mendapatkan sumber yang berkaitan dengan tajuk kajian mereka. Okey, kena pergi. Macam saya dulu bila saya buat kajian, walaupun base saya USM, main tempat saya adalah arsip negara. Kemudian saya juga pergi ke perpustakaan Universiti Kebangsaan, Jabatan Sejarah, ada perpustakaan yang cukup bagus di situ sumber. Dan saya pergi ke Universiti Malaya, di mana ada bidang sejarah, di situ ada semua bahan-bahan berkaitan dengan sejarah. Dan saya juga pergi ke perpustakaan negara Malaysia, dekat Hospital Kuala Lumpur, di situ pun saya pergi. Dan saya juga pergi ke luar negara, khususnya ke Singapura, untuk mendapatkan sumber sejarah yang tersimpan di luar negara. Seperti, okay, next. Contohnya, kalau kita tengok tajuk kita lah, bukan saja nak pergi, tak. Tajuk tu, tengok dokumen tu ada di mana pergi. Misalnya di London ada. Kalau sejarah negara kita zaman British, banyak sumber di London. National Archive di Kew Garden, British Library, Royal Asiatic Society, dan juga yang paling banyak sumbernya di University of London, School of Oriental and African Studies, yang berkaitan dengan sejarah, dan juga di National University of Singapore. Saya pergi ke National University of Singapore 2 minggu untuk dapatkan sumber di situ. No choice, tak cukup sumber, kena pergi kena minta kebenaran, pergi dan dapatkan sumber, kemudian baru dapat memantapkan kajian. Kalau tak pergi, tak boleh. Tapi kalau kita buat tentang sejarah negara lain, contohnya kita buat tentang sejarah Indonesia, we have to go to Indonesia. No choice, sebab segala sumbernya ada di situ. Sejarah Thailand, you have to go to Thailand. Sejarah Filipin, you have to go to Filipin. Okay. Sejarah India, you have to go to India. Sejarah sejarah Asia Barat, you have to go there untuk mendapatkan sumber dokumen. Inilah bidang sejarah. The pengkaji kena move. Dia tak boleh duduk di satu tempat, mana tak boleh, sebab some of the record you have to go physically to get the record. You cannot sit there and get from internet. Memang tak dapat. Okay, kena pergi. Okay, next one. Penggunaan sumber dalam pendidikan sejarah. Sumber ialah bahan kajian yang sangat rapat dengan usaha pendidikan sejarah yang merupakan bahan asasi bagi pendidikan sejarah yang boleh diartikan sebagai mencari dan mentafsir sumber. Okay, next one. Secara asasnya, sumber sejarah bererti punca ataupun bahan ataupun rujukan. Okay, sumber ini ialah punca atau bahan atau rujukan yang mesti dicari dan diguna atau ditafsir
oleh sejarawan untuk mendapatkan bukti ataupun maklumat bagi suatu peristiwa yang dikajinya. Okey, sumber. So ada 3 sumber yang biasa dalam sejarah. Itu tadi yang saya dah sebut dah. Sumber pertama, primer, sumber kedua, sekunder, dan sumber lisan. Sumber lisan ialah melalui temu bual secara lisan. Boleh juga digunakan dalam kajian sejarah sebagai sokongan ikut tajuk yang kita buat. Dalam PhD saya tak interview siapa pun sebab tajuk saya tak melibatkan interview sebenarnya. Jadi saya tak interview siapa pun. Okay? Okay, next. Okay, ini boleh skip Subra can skip. This one already saya bincangkan tadi ya. Can skip this one, next. Okay, it must be kept in mind that the historical research process is not merely statistical analysis, it's not. It requires logical and rational analysis of the sources and data. Thus, the researcher must avoid being influenced emotionally. Careful, we cannot be emotional when writing historical sources because history ialah kebenaran. Or pandering to his self-interest. Tak boleh guna kepentingan diri, mana-mana kajian pun sama. To ensure that he presents objective conclusion of his studies. Mestilah secara objektif. Normally people say history, his story, cerita. Cerita apa? Cerita benar. Cerita masa lepas yang benar berasaskan sumber, bukti dan kebenaran. Bukan saja tulis secara naratif. No. History is kebenaran, kisah benar dengan menggunakan fakta. Okay, next. Okay, secara rumusan, pendidikan dalam bidang sejarah merupakan satu proses yang luas. Pelbagai kaedah boleh dimanfaatkan, terutamanya kaedah penyelidikan kepustakaan, library research. Sejarah menjadi asas kepada pelbagai perkara. Ya, dalam kehidupan kita. Next. Ilmu sejarah perlu dititik beratkan kepada siapa saja agar benar-benar menjadi panduan masa hadapan. Pengkaji sejarah juga perlu lebih kreatif dalam meneroka bidang-bidang baharu yang boleh diungkit dan ditonjolkan sekaligus bermanfaat kepada masyarakat. Okay, next. Baik, saya, tajuk saya peringkat pertama tadi dah habis. Yang ni lagi sikit, saya akan tunjukkan tesis PhD saya dalam bidang sejarah sebagai satu maklumat kepada para peserta. Mereka yang sudah buat PhD, mereka tahulah macam mana proses tu. Jadi saya akan tunjukkan sedikit apa yang saya lakukan sebagai satu panduan. So, tesis saya diselia oleh Dato' Dr. K. Anbalagan, graduate tahun 2015 saya di Jabatan Sebahagian Sejarah lah, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Okay, next. Okay, ini tajuk tesis saya, PhD. Akhbar, saya mengkaji tentang akhbar Tamil akhbar Tamil dan pemikiran tentang kaum India di Tanah Melayu. Tempoh kajian 1946 hingga 1960, 15 tahun. Akhbar yang diterbitkan selama 15 tahun, tapi saya tidaklah menggunakan semua akhbar Tamil pada masa itu. Saya hanya gunakan 3 akhbar. Batasan kajian saya ialah 3 akhbar Tamil yang sangat popular pada masa itu. Nanti saya akan tunjukkan. In English is the Tamil newspapers and their thinking on India in Malaya. Tapi awalnya bila saya register, ini bukan tajuknya. Tajuk saya yang paling awal pada mulanya ialah akhbar-akhbar Tamil dan peranannya dalam isu-isu sosioekonomi kaum India umum. Masa proposal banyak komen diberi supaya mengubah tajuk itu nampak umum sangat. Jadi selepas proposal tajuk itu berubah menjadi akhbar-akhbar Tamil dan pemikiran politik tentang kaum India. Bukan tentang politik, sebab pemikiran politik ni umum, it's not political, it can be anything. So itulah tajuk saya sampai saya tamat. Semasa Waiwa, tajuk ubah, selepas Waiwa, penilai suruh ubah, gugurkan perkataan politik. Akhirnya jadilah ni. Okay, the final draft. Okay, next one. Okay, ini tajuk, ini tesis saya. Okay, next one. Okay, isi kandungan, saya nak bagi tahu tentang isi kandungan. Dalam bidang sejarah, dalam chapter pertama, kadang-kadang chapter pertama akan masuk kepada bab lain. Kadang-kadang ada universiti yang pengenalan dulu. Dalam pengenalan tu, semua perkara ini ada dalam bab pertama tu. Latar belakang kajian, persoalan kajian, seperti objektif kajian, skop kajian, sorotan literature masuk dalam first chapter. Kalau kajian lain dia dalam bab kedua, right? 5 chapter lah, bab kedua is sorotan literature. Tapi sejarah dia masuk dalam
bahagian sini. Dan next one. So this is the content dalam chapter 1. Next. Signifikan kajian dan metodologi kajian. Agak ringkas saja dalam kajian sejarah, kita kena kemukakan sumber apa yang kita nak guna, sumber pertama dan sumber kedua. Okay, kita tidak come up with the framework, research model, conceptual framework, and we have to know about if you are doing statistical, right, quantitative, independent variable, dependent variable, no. Its method is only that the sources dan pembahagian bab. Okay, next. Okay, bab kedua, topiknya ialah persurat kabaran tema di Tanah Melayu. Di sini saya bincangkan tentang latar belakang akhbar-akhbar tema lah. Pecahannya, setiap bab ada pengenalan. Saya letak pengenalan, ada penglibatan kaum media dalam bidang persurat kabaran, perkembangan awal akhbar-akhbar tema lah. Kena lihat sejarah akhbar tema. Next slide. Latar belakang akhbar-akhbar Tamil terpilih. Saya pilih 3 akhbar. Tamil Nation, Tamil Murasu, Jananayagam. Tamil Murasu, Tamil Nation ialah antara akhbar tertua. Mula terbit tahun 1924. Sekarang dah stop. Tamil Murasu diterbitkan di Singapura tahun 1935. Masih ada. Saya pergi ke Singapura untuk dapatkan akhbar ini di arkib sana. Di Malaysia, di Arkib Negara, ada edisinya tak cukup. Jadi saya terpaksa pergi ke NUS, National University Singapore. Jananayagam tak ada lagi, dia terbit 5 tahun saja, 45 to 50 ya. Jananayagam kalau dalam bahasa Melayunya maksudnya adalah demokrasi ya, demokrasi. So saya pilih 3 akhbar ni. Okay, next. Okay, apa yang saya kaji pemikiran akhbar ialah saya kaji tentang ruangan sidang pengarang, rencana pengarang akhbar yang membangkitkan pelbagai isu tentang kaum India. Jadi benda-benda lain macam iklan, laporan tu semua tak saya sentuh. Hanya sidang pengarang, rencana pengarang, minda pengarang dalam akhbar. So bab 3 saya ialah tentang politik kaum India di Tanah Melayu. Jadi dalam bab ni, keseluruhan bab ni ialah tentang parti MIC, Malaysian Indian Congress. Saya lihat pemikiran akhbar ni terhadap parti ni ya. Maksudnya peranan lah. Kesedaran politik kaum India, penubuhan MIC dan perkembangan pejuang MIC ya. Dan setiap bab ada pengenalan kesimpulan. Okay, next. So bab 4, fokus saya dalam bab 4 dia adalah soal kewarganegaraan kaum India dan juga tentang kesedaran etnik Tamil, sebab majoriti kaum India di Tanah Melayu di Malaysia ialah dari etnik Tamil. Jadi dalam bab ni saya mengkaji tentang pemikiran akhbar tu, sebenarnya peranan akhbar tu terhadap soal kewarganegaraan kaum India di Tanah Melayu pada masa itu. Saya mula tahun 1946 kerana selepas tamatnya pendudukan Jepun, apabila British balik, mereka memperkenalkan Malayan Union. Dan isu kewarganegaraan seperti yang kita sedia maklum, jadi isu besar dalam Malayan Union, right? Tentang kewarganegaraan, menggunakan konsep jus soli dan sebagainya. Kemudian baru bila Badan Tentangan berlaku tahun 1948, dalam perlembagan persekutuan tahun 1948, kewarganegaraan, isu kewarganegaraan, syarat-syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Jadi saya lihat apa peranan akhbar ini terhadap kaum India untuk memohon kewarganegaraan, supaya bila mereka menetap di negara ini, kewarganegaraan mainkan peranan penting. Dan pada masa itu akhbar Tamil lah yang merupakan sumber utama yang mendesak kaum India ini ya, sebab dulu tak ada media. Jadi saya analyse the 3 akhbar ni ya, untuk menilai sejauh mana akhbar ini mainkan peranan terhadap soal kewarganegaraan dan bagaimana akhbar ini mendesak parti MIC untuk mendesak kaum India untuk memohon kewarganegaraan di Tanah Melayu. Kerana pada masa itu timbul juga isu dual citizenship, dui kewarganegaraan. Ada yang datang ke sini kemudian dia balik. So mereka nak balik. Jadi kalau nak menetap di sini, dia kena mohon kewarganegaraan. Dan juga tentang kesedaran etnik Tamil. Kesedaran etnik Tamil dalam kalangan masyarakat India yang etnik Tamil ni ya, apa peranan akhbar ni. Okay, next. Okay, bab kelima ialah tentang sosioekonomi ya. Saya lihat peranan akhbar, pemikiran akhbar ni tentang pendidikan Tamil kepada masyarakat India. Dan lagi satu isu ialah sosial dan tabiat meminum toddy yang wujud zaman British dulu. Ini satu masalah besar di estate dan ladang. Jadi akhbar-akhbar ini mainkan peranan mendesak kaum India supaya menjauhkan diri dari tabiat ini dan konsentrate dalam bidang pekerjaan dan keluarga. So sangat penting isu ini dikemukakan. It's very interesting actually ya.
Dan lagi satu ialah masalah buruh India. Di sinilah soal gaji, taraf hidup dan sebagainya. Dan di sinilah juga saya dapatkan data-data statistik tadi ya tentang gaji buruh India pada masa itu, kenaikan gaji, berapa banyak mereka dapat. So itu semua saya masukkan dalam laporan. Laporan-laporan ini saya dapat daripada laporan tahunan pada masa itu di Tanah Melayu tentang gaji dan sebagainya. Dan bab 6 kesimpulan. Jadi keseluruhan kajian saya adalah 6 bab. So dalam kajian sejarah boleh pergi sampai 7 atau 8 bab. Ini bergantung keadaan. Okey, ini berkaitan dengan tesis saya, kontennya. Dan okey, next. Bibliografi ya. Saya gunakan sumber utama, itu saya kata tadi kan. Sumber utama kajian saya ialah akhbar. Kerana itulah sumber utama saya. Tamil Nation, Tamil Murasul dan Naigam, 3 akhbar, dan kemudian saya guna dokumen-dokumen rasmi kerajaan seperti Colonial Office File, British Military Administration Files, Malayan Union Files, not Manchester United, MU tu Manchester United kan. So Malayan Union Files, laporan rasmi kerajaan, dan sumber kedua ialah buku, jurnal, tesis, majalah dan sebagainya. Okay, next. Tesis saya dinilai pemeriksa, pemeriksa dalam Profesor Dato' Dr. Abu Talib Ahmad, bekas dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Dia pakar sejarah Asia Tenggara dan juga sejarah Jepun. Yang lagi seorang Profesor Madya Abdul Rahman Haji Ismail, USM. Ini semua bekas-bekas pencara saya semasa saya buat first degree di USM tahun 1988 hingga 1992. And then kedua-dua mereka sudah retire sekarang. Profesor Abdul Rahman ni pakar sejarah Cina. Okay. Dan pemeriksa luar saya ialah dari Universiti Melaya, Profesor Dato' Dr. Danny Wong. Sekarang beliau ialah dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Melaya, dan beliau pakar dalam bidang sejarah Vietnam. Dan satu unik bila saya tengok apabila saya tamatkan PhD, unik dia ialah tesis saya buat penelia India, pemeriksa dalam Malay, pemeriksa luar Chinese. So satu Malaysia. 3 kaum utama terlibat dalam tesis saya. Ini secara bila saya fikir, oh very good this one. All 3 races evaluate my thesis to produce my PhD. So Danny Wong is expert in sejarah Vietnam. So dia sebab as you know pemeriksa luar sangat penting, sangat penting komen-komennya dan sebagainya. Okay, next. Okay, saudara boleh scan QR code sini. Kemudian ada lagi sedikit slide sebelum saya tamat untuk sesi soal jawab. You can scan your QR code untuk kehadiran. Kemudian lepas ni pun ada lagi dalam slide ni ada akan ditayangkan QR code. Okay, next slide. Okay, ini tesis sarjana full research MA sejarah di USM oleh Siti Rozia, pensyarah di IPD Perlis. Dan semasa saya berkhidmat di IPD Perlis dulu, masa tu saya belum lagi buat PhD, dia yang mencadangkan saya, mengapa Ganesh you buatlah bidang kajian sejarah akhbar Tamil, mungkin orang tak buat. Okey, orang tak buat, mengapa you tak teruskan nanti kalau satu masa nanti you dah buat PhD. Lepas tu saya pun fikir, oh baguslah ni idea ni kan, masa tu lah tahun 2004, masa tu belum mula lagi lah. Jadi saya pun pinjam tesis dia is very canggih. I mean, dia mengkaji tentang akhbar saudara, akhbar berbahasa Melayu di Tanah Melayu sebelum merdeka. Tempoh kajiannya 1928 hingga 1941. Kajiannya ialah akhbar saudara 1928-1941, satu kajian tentang tokoh-tokoh peneraju dan isu-isu ekonomi serta sosial oleh Siti Rozia, masih lagi pencara di IPD Perlis, seperti kakak saya lah, saya selalu panggil dia kakak. So dia yang bagi idea saya untuk mengkaji dalam bidang akhbar Tamil. Dan 2 hari lepas saya call dia, saya minta izin daripada dia untuk menayangkan ataupun untuk menunjukkan kajian dia kepada para peserta. Dia bagi izin, green light. Okey, di Universiti Malaysia 2004. Okey, kita lihat konten dia, apa dia buat. Isi kandungannya, ini master's thesis dan tesisnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa hampir 500 muka surat. Peringkat masters, dekat 500 muka surat. Very thick. It's not because of thick. Master's level, So bab 1 dia kontennya historiografi akhbar Melayu. Dia buat kajian tentang semua pensejarahan tentang akhbar Melayu, kajian dan sumber meteorologi,
dan Pulau Pinang sebagai pusat kemunculan akhbar-akhbar Melayu. Ini konten tesis dia bab 1. Bab 2. Okey, dalam bab 2 dia melihat tentang tokoh-tokoh peneraju. Saya hanya letak beberapa poin saja, sebenarnya ada banyak lagi. Cuma nak ringkaskan. Dia melihat tentang pengarang dan pemilik akhbar Melayu. Kemudian akhbar saudara. Ada di Arsip Negara, saudara-saudari. Saya rasa pustaka USM pun ada katalognya ataupun surat khabar ni dalam hard copy ya. Akhbar saudara dan kecenderungan pengisiannya, dan dia lihat tentang tokoh-tokoh penting dalam penerbitan akhbar saudara di tanah Melayu pada masa itu. Ada 3 orang tokoh lah, cuma saya tak letakkan di sini sebab I just want to ringkaskan. Okay, next bab. Bab 3 dia ialah dia mengkaji tentang isu ekonomi dalam akhbar saudara, peranan akhbar saudara. Contohnya kegawatan ekonomi dan peranan akhbar saudara. Seruan untuk memajukan ekonomi. Apa peranan akhbar saudara ni terhadap masyarakat Melayu pada masa itu? Seruan supaya bercucuk tanam dan berniaga. Akhbar menyatakannya dalam sidang pengarah, rencana pengarah, dan isu-isu kemunduran dan pandangan orang Melayu. Dan ada lagi banyak subtopik. Ini hanya beberapa. Okey, lagi. The next one. So bab 4 beliau ialah tentang isu-isu sosial dalam akhbar saudara. Tentang isu kemajuan dalam bidang pendidikan orang Melayu, isu-isu pendidikan bagi wanita Melayu, seruan membaca dan membina ilmu pengetahuan, dan bab 5 ialah kesimpulan. Ini peringkat masters, dia buat 5 chapter tapi full content. This is full research, full research. Kalau saudara baca tesis ni akan mendapatlah satu gambaran luas, satu pengetahuan luas tentang akhbar Melayu yang wujud pada masa. Sebenarnya banyak akhbar wujud. Semasa saya membuat kajian saya, dalam literature review, saya melihat semua kajian yang dibuat dalam akhbar-akhbar lain selain dari akhbar Tamil. Saya juga melihat kajian dalam akhbar Cina, akhbar Melayu, akhbar Inggeris, dan juga akhbar-akhbar di luar negara untuk literature review saya, supaya saya dapat satu idea untuk kajian saya tentang akhbar Tamil. That's why dalam waywah saya, external examiner tanya, why you want to look at other languages? In fact, you are only doing for akhbar bahasa Tamil lah. So I answer, saya beritahu, ini saya masih ingat masa waywah, saya rasa penting untuk saya melihat akhbar dalam bahasa lain untuk melihat bagaimana kajian itu dibuat, apa proses dan sebagainya, supaya mendapat satu gambaran, supaya I'm well prepared when I was doing my literature review and write up for the Tamil newspaper. So ini cara kita nak lihat literature review lah dalam sejarah. Okey, ini bab kelima. Dan next. Okey, ini buku daripada Siti Rozia tadi. Tesis masters already dipublish dalam buku. Tesis saya pun belum lagi dipublish. Banyak tesis PhD yang belum publish. Dia punya masters tesis sudah dipublish, dan bila publish, title pun berubah lah. Tadi title lain sikit. Cuma sekini akhbar saudara, pencetus kesedaran masyarakat Melayu. I think penerbitnya ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sudah diterbitkan, ada dalam pasaran. Kalau boleh beli dan baca, boleh lihat isu-isu. Mungkin kita tanya, mengapa nak baca zaman lampau? Kita kena baca, kita kena tahu, sebab ini sejarah kita kan. Kita kena tahu apa yang berlaku pada masa itu. Batu ini memberi peluang kepada kita untuk ke arah masa depan, kelemahan-kelemahan lepas. Jangan kita ulangi, itu saja. Jadi akhbarlah mainkan peranan pada masa itu sebagai pencetus idea minda pemikiran masyarakat. Sama ada masyarakat Cina ke masyarakat Melayu, masyarakat India, pada masa itu media utama akhbar. Ini kalau ada minat nak buat tentang kajian tentang akhbar, silakan. Ada yang belum lagi banyak, belum diteroka sebenarnya. Okay, next. Okay, thank you very much Nandri. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi dengar selama hampir 1 jam 15 minit untuk sesi saya tentang pendidikan dalam bidang sejarah. Okay, pendidikan dalam bidang sejarah. Okay, saudara-saudari boleh scan QR code. Give me 1 minute sebelum sesi soal jawab. Terima kasih kepada Dr. Danison. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. atas sesi perkongsian ilmu sebentar tadi. Bagi para peserta, bolehlah scan QR code yang dipaparkan untuk tujuan kehadiran bagi sesi webinar.
Kita tunggu bagi doktor masuk dan kita akan teruskan dengan sesi soal jawab sebentar lagi. Okey, boleh kita teruskan doktor? Suara doktor. Any question, bro? Ya, okey, ada beberapa soalan yang saya dapat dalam chat box saya. Okey, boleh saya mula doktor? Can ya. Okey, soalan pertama yang ditanya adalah mengapa jangka masa atau tempoh kajian penting dalam penyelidikan sejarah? Jangka masa, tempoh Ya, kajian. betul. Ya, betul. Okay, Subra, thank you very much. Seperti yang saya jangka masa di sini tempoh kajian ataupun dalam kajian sejarah dia kata skop kajian skop ni sangat penting dalam kajian sejarah kita boleh lihat biasanya ada tahun macam saya punya tadi kan Akbar Bateman dan pemikiran tentang kaum muda tanah Melayu 1946 hingga 1960. Okay, ini menghadkan pengkaji supaya dia tidak terlepas daripada tempoh itu dan sampai ke at the present situation kalau tak ada tempoh kajian dalam sejarah dia akan terlalu umum sangat nanti so kerana sejarah mengkaji masa lepas jadi kita bagi dia tempoh kita kena letakkan satu tempoh supaya sumber-sumber itu yang kita dapat tu memang ada dalam tempoh yang kita tetapkan tu tempoh tu mungkin kita come up with the tempoh tapi kita kena bincang dengan supervisor tempoh kajian tu sampai mana. Macam dulu saya punya, I was thinking about 1946 sampai 1970 I think. Penyelia saya kata, how you want to do this one Akbar, it's not easy, you have to read all the newspaper. Jadi kita hadkan tempoh. Kata, kalau kita lihat kepada kesan zaman pendudukan Jepun, of course lah, pendudukan Jepun 1941 to 1945. So itu tempoh kajian. Tempoh kajian sangat penting. Okay, sebab ada satu panduan supaya pengkaji that is a limitation actually scope kajian okay Subra, Dr. Subra, okay Doktor, thank you. Soalan kedua, bolehkah penyelidikan sejarah menggunakan gabungan antara kaedah kualitatif dan kuantitatif? Kaedah kualitatif dan kuantitatif. Yes, correct. Gabungan Ya, gabungan. Okay, saya rasa tadi dalam slide saya pun ada menyatakan bahawa kita boleh gunakan kuantitatif but dia bukanlah seperti kajian lain dia pakai mixed mode, right? Kajian lain ada normally pengkaji akan kata I do my research mixed mode, kualitatif dan kuantitatif. Dalam kajian sejarah it's entirely qualitative but kuantitatif akan digunakan bila perlu kalau kita nak gunakan data. Okay, kalau kita nak gunakan data dan kita nak buktikan suatu peristiwa sejarah insiden itu dengan data. So we can come up with the quantitative method tapi bukanlah maksudnya dia menganalisis data macam menganalisis soal selidik kemudian menggunakan berbagai model kajian cari variables dan sebagainya tidak dia lebih kepada membantu menyokong apa yang telah dilakukan dengan menggunakan data kalau ada macam dasar ekonomi baru, kesan dasar ekonomi baru kepada masyarakat perlu ada data-data kuantitatif dari segi peningkatan ekonomi, gaji dan sebagainya lah. So itu maksudnya di sini Okay. Okay, doktor. Soalan ketiga, bagaimana dengan gaya penulisan dalam penyelidikan sejarah? Apa dia sudah? Bagaimana dengan gaya penulisan? Gaya penulisan ya. Dalam pendidikan sejarah. Research writing lah, the style of writing, right? Ini saya tak tekankan tadi. Bagus ada soalan macam ni. Sebenarnya gaya penulisan ialah the how we write the thesis. Dalam sejarah,
gayanya lain sikit. Maksudnya dari segi sumber rujukan, dan apabila kita come up with the rujukan dan write up, we use APA style dalam penyelidikan lain. Yes or no? Penyelidikan lain. Tapi dalam penyelidikan sejarah, majoritinya menggunakan penulisan Chicago style. Chicago style. Di mana ada nota kaki ya, footnote, ada footnote at the bottom of every page. Kemudian ada dekat numbering, ini biasa kita buat dulu kan. Tapi dalam sejarah sampai sekarang ini yang digunakan. My thesis also sama. Dan kemudian ada juga yang menggunakan nota belakang, end note. Tapi still have the numbers lah, 1, 2, 3, 4. Dalam satu chapter habis, bab satu habis, belakangnya dia letak semua. Footnote tu jadi end note. Tapi biasanya dalam sejarah dia guna footnote di bawah. Okay? Dan dia guna Chicago style. Reference is different. Normally dalam APA, after the author, tahun. Tapi dalam Chicago, author dan tahunnya kita letak di belakang. So ini gaya. Dan lagi satu dari segi penulisan, penulisan it must be chronological. Penulisan sejarah ya, chronological. Okay, penulisan sejarah. Okay, urutan sangat penting. Dan antara satu bab dengan satu bab mungkin dia boleh berdiri sendiri. Okay, dalam sejarah, dan juga kontennya ada banyak subtopik. Kalau saudara-saudari lihat tadi kan, dalam satu bab ada banyak subtopik ya. So itu dari segi gaya penulisan lah. Okay. Okay, thank you Doktor. Dan ada satu persoalan, ada satu peserta yang bertanya, beliau menghadapi masalah sebab dia kata dia dah mula dengan kajian sejarah, tetapi jika sumber tidak cukup sepanjang penyelidikan, apa yang beliau boleh buat? Sumber tak cukup? Yes, betul. Oh, this one bahaya. It's very dangerous. Yeah. Very dangerous. For any research in history, kita pastikan kita ada sumber untuk tajuk yang kita pilih ya. Sangat penting Sumber sangat penting Sepanjang membuat kajian, sepanjang perjalanan. Okay? Sepanjang perjalanan ini, perjalanan kajian ini, katakan halfway sumber tak ada. It's very difficult untuk pengkaji kerana macam mana nak habiskan tesis. Kalau tak cukup sumber, sangat penting. Jadi pastikan sumber tu ada. Kalau rasa dalam perjalanan tak ada, cuba cari di mana yang ada, macam saya punya kan. Sumber saya tengok di arcade, sumber tentang akhbar Tamil Murasu ada tapi tak cukup. Jadi saya terpaksa pergi ke Singapura untuk dapatkan akhbar itu. So sumber sangat penting. We must be bear in mind, fikir bahawa sumber sangat penting. Jadi pilih tajuk kajian kalau buat sejarah yang ada sumber, memudahkan kajian kita. Okey, jangan kita ambil yang susah nanti tak ada sumber. Okey, next. Ada lagi soalan? Ada lagi 3 soalan. Ada yang bertanya, adakah sumber lisan wajib dalam penyelidikan sejarah? Sumber lisan? Yes, sumber lisan. Okey, macam interview, wawancara. Sumber lisan ialah satu aspek sebagai sokongan dalam kajian sejarah. Tapi dia bukan wajib. Kecuali kalau kita rasa tajuk itu perlukan sumber lisan, kita masukkan sumber lisan. Maksudnya sebagai sokongan. Kalau kita mengkaji tentang tokoh, kalau sejarah sejarah biografi, of course sumber lisan sangat penting, interview. Tapi dalam bidang macam tajuk lain, kita tengok keadaan. Macam kajian saya tak guna sumber lisan sebab akhbar yang diterbitkan 46, tahun 46 sampai 1960. Jadi siapa saya nak pergi interview? Saya hanya interview akhbar itu sendiri. Maksudnya the content, sidang pengarang, editorial, itulah sumber lisan saya, bukan lisan yang ada di situ. Jadi ini bergantung tajuk yang kita buat. Kalau perlu kita gunakan, kalau tak perlu kita boleh elakkan, tapi tengok kepentingannya, keperluannya. Okey, ada lagi? Ada. Seterusnya, adakah penyelidikan sejarah melibatkan fieldwork, kerja lapangan? Oh, fieldwork? Yes. Yes, it will have fieldwork ikut tajuk kita. Okay, macam Perang Parsi abad ke sebelum 5, sebelum Herodotus, dia pergi ke tempat kejadian. Kalau kita buat satu tajuk ataupun topik tentang kejadian pemberontakan di ataupun whatever, ataupun masyarakat, kehidupan masyarakat, sosioekonomi masyarakat tu, kita pergi ke tempat berikut. Saya ambil satu contoh dulu semasa saya di Sarawak, di Kapit. Ada satu pengkaji dalam bidang antropologi dan sosiologi.
PhD dari UK, tapi dia orang Malaysia. Dia mengkaji tentang orang Ukit, UKIT, tentang orang Ukit di Sarawak, pedalaman dekat Belaga. So she, a lady, came all the way there untuk melihat tentang keadaan kehidupan. So itu boleh, kajian lapangan, yes. That's why it all depend on the topic yang kita buat, atau tajuk yang kita buat. Okay? Kalau tak perlu, tak payahlah. Macam saya punya kajian lapangan hanya pergi ke perpustakaan dan sebagainya. Bukan tentang lapangan kejadian tu. Sebab saya mengkaji tentang akhbar. Okay? Alright. Dan soalan terakhir, bagaimana tinjauan literatur dilakukan dalam penyelidikan sejarah? Bagaimana tinjauan literatur dilakukan dalam penyelidikan sejarah? Tinjauan literatur dalam penyelidikan sejarah sama juga macam kajian-kajian lain. Tapi cuma yang saya beritahu tadi kan, tinjauan literatur kita menulisnya dalam first chapter, okay? It also same, kajian-kajian yang telah dilakukan, yang kajian lepas, dan kemudian kita cari gap kekosongan yang wujud. Macam saya punya semasa Waiwa, Profesor Abu Talib tanya saya, dia tanya, you mengkaji tentang masyarakat India, kaum India. Sebenarnya banyak kajian sudah ada tentang masyarakat India. So apa yang baru? I also answered during that time, Waiwa. Saya kata yang barunya di sini ialah saya melihat dari perspektif akhbar Tamil tentang masyarakat India. Apa perspektif peranan akhbar Tamil tentang masyarakat India. So dari literature review ya, sangat penting dalam mana-mana kajian, dan dia dilakukan daripada pembacaan kita lah. Macam saya katakan, tajuk saya akhbar Tamil, tapi literature review saya melihat kajian dalam akhbar bahasa Melayu, akhbar bahasa Cina, akhbar Inggeris di tanah Melayu, dan akhbar-akhbar di luar negara. Termasuk saya juga melihat tentang akhbar Punjabi yang diterbitkan di tanah Melayu. Kajian ini dilakukan oleh Dr. Ranjit Singh Mahli, Ranjit Singh Mahli yang pakar sejarah. Dia punya first degree academic exercise di Universiti Malaya. His research on Punjabi newspapers in Malaya. So when I go to Universiti Malaya, saya tengok, ada kajian ini tentang akhbar Punjabi. Jadi saya jadikan itu juga sebagai literature review. So, tengoklah dalam kajian sejarah yang berkaitan dengan tajuk kita baca lebih dan kita dapat satu idea supaya semasa penulisan nanti dia akan lebih mantap. Okey, dia akan lebih mantap untuk menghasilkan karya sejarah yang bernas, berasaskan fakta and very objektif. Dan saya juga ingin mengucap terima kasihlah kepada pensyarah-pensyarah saya dulu semasa di USN, termasuk mendiang Profesor Sundaralingam, Profesor Chia Boon Keng, dan lagi seorang yang saya sangat ingin ucap terima kasih adalah Profesor Datin Dr. Mahani yang masih ada di USM, yang banyak membantu dalam tesis saya selepas proposal, yang cuba menstruktur semula tesis saya sampai ke akhir. Saya cuba minta bantuan dia, termasuk penyedia saya sendiri, Dato' Dr. Kian Balagan. So it's a process. Saya ambil masa 5 tahun untuk complete. Saya buat secara part time dulu. I'm a part time student. 5 tahun I make myself complete the thesis dengan harapan tahun ke-6 boleh grad, tapi tahun ke-6 tak dapat grad sebab Waiwa saya lambat, ambil masa lepas 9 bulan Waiwa saya, jadi menyebabkan saya graduate pada tahun ke-7 lah. Never mind, janji habis, siap, rasa puas hati dan hasilnya sudah ada, cuma belum dibukukan, tapi saya sudah mula menulis lah, ambil daripada thesis ni menulis dalam artikel-artikel jurnal sebagai satu cara untuk kita berkongsi maklumat daripada pengkajian kita kepada kawan-kawan lain juga lah. Thesis PhD you try to jadikan artikel dulu, tulis artikel, publish, so that people know what you have done. So you document it to the public. Okay, ada lagi ke Subra? Dr. Subra? Okay, so thank you sir. So tak ada. 11.30 tepat. Ya. Cuma saya buka kepada floor lah, kepada para hadirin yang ada dekat sini sekiranya ada. Okay, tak ada rasanya. So I think that's all lah sir. So thank you very much kepada penceramah kita pada pagi ini, Dr. Ganesan, kerana beliau sudi untuk berkongsi ilmu yang beliau ada kepada para peserta. Ada satu soalan rasanya doktor. Ya.
daripada Banu Priya, Cikgu Banu Priya. Boleh teruskan, Cikgu. Hello, selamat pagi doktor. Ya. Nama saya Mimi, saya bukan Banu Priya. Okay. Saya nak tanya, kalau saya buat degree di bidang lain, Apa dia? saya buat degree saya di bidang bahasa. 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 So kalau saya nak continue master saya dalam bidang sejarah, boleh ke doktor? Untuk buat master je? Kalau nak buat master selain dari bidang bahasa, let's say I want to do my master in history. Oh. So can I twist this one? But your first degree is language. Yeah, language. I did in language. Tapi tak ada kaitan dengan sejarah, tak ada. No. Totally different. Oh, like that I think quite difficult because the first degree is important. The first degree is important to proceed with another degree in another field. Kecuali kalau bidang pendidikan tak apa, it's okay, you can do. Tapi kalau bidang pengkhususan, first degree is very important. Like myself, you see, your first degree sejarah, masters MBA pengurusan, PhD I do sejarah because my first degree is sejarah. Okay, first degree is very important actually. You are a teacher lah, cikgu kan? Yeah, I'm a teacher. Kalau buat dalam bidang pendidikan, should be okay. Kalau pure in history, tapi I'm not very sure, you can check in the university lah, yang ada sejarah. Seperti USM, MU, UKM, yang ada sejarah. UPSI. You talk to if you have anybody in your mind as supervisor, talk to them, see sama ada Senate approve or not. Senate approve or not for you to do your masters in pure in history, pure in history. Oh. Okay. So your first degree is different, totally different. Yes. But you can check with the university. You can check if they approve, it's okay, no problem. If they approve. Okay. Thank you. Okay, terima kasih cikgu. Ada lagi tak soalan lain? Okay, rasanya tak ada, doktor. Okay. Sorry, saya harap sesi webinar tadi memberi peluang kepada para peserta untuk menerokai ilmu sejarah yang telah dikongsikan oleh penceramah kita, Dr. Gandhisan tadi. Semoga sesi webinar ini memberi manfaat kepada semua. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Kamarudin, pengurusi Postan, kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Semoga kita bertemu semula dalam sesi webinar yang lain. So until then, thank you very much. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak-banyak ya Dr. Subra, Dr. Kamarudin dan semua yang terlibat untuk menjayakan sesi webinar kita pada hari ini dan juga kepada semua hadirin yang sanggup menunggu selama 1,5 jam. Dan terima kasih, selamat berpuasa dan selamat hari raya kepada semua yang akan merayakan hari raya pada minggu depan. Thank you very much. Thank you. Yang belum scan boleh scan daripada sini. Thank you.